Imam Bukhari ni kalau kita nak tahu, guru dia bukan kata 2-3 orang. Macam kita ni daripada sekolah rendah sampai sekarang mungkin berbelah-belah orang saja. Tetapi Imam Bukhari rahimallahu taala gurunya cukup ramai lah. 1000 orang lebih guru dia. Kan? Guru dia ramai sungguh. Guru dia termasuklah pelbagai mazhab. Imam Bukhari ketika mana berada di Bukhara, dia belajar kepada ayah dia. Kemudian bila mana dia berpindah kepada ke negeri Iraq, maka dia belajar pula kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dari sudut sejarah tidak diceritakan ilmu fiqh apa yang diambil, mazhab fiqh apa yang diambil dalam segi sejarah. Kalau kita tengok Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra pun tak ada diceritakan begitu. Tetapi cerita yang sampai kepada kita ialah berkaitan dengan sirah, macam mana dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pelbagai guru yang ramai itu. Jadi pada situlah kita melihat pelbagai latar belakang guru lah. Ada guru yang daripada mazhab Hanafi, ada guru daripada mazhab Maliki, dan ada guru daripada mazhab Syafi'i, dan ada juga guru daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Bukhari ni kalau kita lihat pada sejarah, maka banyak kali dia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan dia sangat suka kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sebut sejarah lah kan. Tapi kebanyakan daripada pengkaji kemudian mereka mengatakan bahawasanya disebabkan Imam Bukhari ini tercatat di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, maka mereka mengatakan bahawasanya Imam Bukhari adalah termasuk di kalangan ulama dalam yang berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi adalah bukti-bukti yang mereka yang disebutkan oleh Al-Imam Subuki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra tu. Jadi dia kata antaranya ialah Imam Bukhari pergi ke Mekah, kemudian dia belajar kepada ashab di kalangan mazhab Syafi'i. Ramailah, bukan kata sikit noh. Al-Karabisi antaranya. Lepas tu siapa dia lagi saya tak ingat, disebut dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra tu, Al-Karabisi. Lepas tu siapa dia Ustaz lagi kan, saya tak ingat. Tapi banyak ashab di kalangan ulama Syafi'iyah yang dia bertemu di sana. Kemudian Al-Humaidi kan. Kalau kita melihat kepada Sahih Bukhari pada hadis yang pertama, maka Imam Bukhari dia kata haddatsana, saya tak ingat haddatsana ke haddatsani, haddatsan Al-Humaidi kan. Maknanya dia menyebut guru dia yang Al-Humaidi yang bermazhab Syafi'i untuk hadis yang pertama, untuk innamal a'malu binniyat. Maka disebut Al-Humaidi, maka banyaklah orang melihat disebabkan dia meletakkan nama gurunya Al-Humaidi itu dalam kitab dalam Sahih Bukhari untuk yang pertama, menunjukkan kata dia sangat suka dengan guru tersebut. Kemungkinan besar dia banyak melihat banyak cenderung kepada mazhab Syafi'i. Dan kalau kita melihat kepada karangan beliau pun banyak ijtihad yang dikemukakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Maka banyak di antaranya ialah yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Contohnya bacaan wajib kita baca surah Al-Fatihah khalfal imam, baca Al-Fatihah di belakang imam. Dan kalau kita melihat dari sudut tajuk yang lain pun, jadi banyak yang bersesuaian dengan mazhab Syafi'i rahimallahu taala. Kalau yang berbeza pun mungkin dalam masalah-masalah yang tertentu sahaja. Contohnya masalah air liur anjing kan, su'rul kilab. Jadi hak ni Imam Bukhari dia membawa tajuk su'rul kilab, lepas tu dia datangkan hadis-hadis yang menunjukkan kata su'rul kilab ni kan tidak dikira sebagai najis, sebab dia bawa dalil yang tak menunjukkan kepada kenajisan air liur tu. Jadi ada ulama yang berpandangan kemungkinan dia bawa tu dia cenderung kepada mazhab Maliki yang tidak mengatakan air liur anjing itu sebagai bernajis. Jadi macam itulah. Jadi bila kita melihat kepada mazhab Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, maka dia sendiri tidak mengisytiharkan, malahan siapakah yang mengatakan dia ikut ni adalah kajian ulama kemudian. Jadi jaranglah kita melihat seseorang itu dia mengisytiharkan mazhab dia. Cuma kita melihat dari sudut siapakah yang ulama hadis itu belajar kepada siapa, dan guru itu akan berikan pengaruh yang besar kepada dia, dan dia akan mengikuti
mazhab yang dipegang oleh guru yang mengajar dia tu. Dan sampai pada tahap yang tinggi sekalipun, maka dia tidak akan lari daripada kaedah-kaedah mazhab, usul yang dipegang dalam mazhab, cara istinbat hukum yang dipegang dalam mazhab, maka tidak akan lari. Walaupun tingkatan ijtihad dia mungkin tinggi, tapi ijtihad tersebut adalah ijtihad dalam kerangka mazhab itu. Dia tidak lari pada mazhab. Dan daripada tindakan yang dibuat oleh ulama hadis yang seperti itu, maka barulah kita dapat tahu bahasanya kecenderungannya ke mana. Ini adalah merupakan kajian orang selepas pada tu. Bukan kata mazhab yang dipegang tu merupakan perijtihadan daripada dia sendiri, tetapi berdasarkan kepada apa yang dilakukan, kecenderungan dia dalam kitab-kitab yang dikarang.